Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk menubuhkan Majlis Perundingan Gaji Negara dengan tanggungjawab untuk menjalankan kajian tentang semua perkara yang berkenaan dengan gaji minimum dan untuk membuat syor kepada kerajaan supaya membuat perintah gaji minimum mengikut sektor, jenis pekerjaan dan kawasan wilayah dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 61. Fasal-fasal 1 hingga 61 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jawab Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Silakan Yang Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon maklumkan bahawa satu akta untuk menubuhkan Majlis Perundingan Gaji Negara dengan tanggungjawab untuk menjalankan kajian tentang semua perkara yang berkenaan dengan gaji minimum dan untuk membuat syor kepada kerajaan supaya membuat perintah gaji minimum mengikut sektor, jenis pekerjaan dan kawasan wilayah dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa menyokong? Silakan. Hormat Tan Sri, saya mohon menyokong. Ada yang berhormat, masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk menubuhkan Majlis Perundingan Gaji Negara dengan tanggungjawab untuk menjalankan kajian tentang semua perkara yang berkenaan dengan gaji minimum dan untuk membuat syor kepada kerajaan supaya membuat perintah gaji minimum mengikut sektor, jenis pekerjaan dan kawasan wilayah dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan. Yang berhormat, Dewan ditangguhkan untuk dikemukakan usul penangguhan. Usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 16. Saudara Menteri menyokong. Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa mengikut Peraturan Mesyuarat 15.3, mesyuarat ini ditangguhkan sekarang. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang dipersilakan untuk sokongan. Ada sokongan? Terima kasih. Ucapan penangguhan Ahli Yang Berhormat Senator Dato' Akbar Ali. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Yang Dipertua Dewan Negara. Saya akan membacakan ucapan saya yang bertajuk mitigasi jurang yang berpotensi akan melebar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghargai kejayaan Kerajaan Barisan Nasional yang mampu mengemudikan negara, khususnya dalam menghasilkan 12 socio-economic and environmental outcome mix dengan izin yang sungguh unik dan menakjubkan. Tidak ada negara lain yang boleh menandinginya. Outcome mix tersebut merujuk kepada 12 angkubah, iaitu pertama, keamanan dan keselamatan; kedua, perpaduan dan keharmonian kaum; ketiga, kebebasan bersuara dan beragama; keempat, kualiti hidup yang meningkat; kelima, pertumbuhan ekonomi yang pesat; keenam, peluang pekerjaan yang banyak;
atau kadar pengangguran yang rendah. Ketujuh, pendapatan isi rumah bertambah, kadar kemiskinan menurun, jurang pendapatan mengecil. Ke-10, kadar inflasi di tahap sederhana. 11, hasil kerajaan atau revenue dengan izin mengukuh. Dan yang ke-12, pembangunan mampan. Kejayaan berkenaan telah saya huraikan pada 20 April lepas dalam Dewan Negara yang mulia ini. Ia adalah outcome pelaksanaan dasar ekonomi baru yang mengutamakan strategi serampang dua mata, iaitu 1, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, dan kedua, penyusunan semula masyarakat tanpa mengira kaum. Ia dicapai melalui pendekatan dengan izin redistribution with growth. Landscape ekonomi masa kini dan menjelang tahun 2020 sudah tentu berbeza dengan landscape zaman tahun 70-an. Namun rakyat tetap menuntut 12 socio-economic and environmental outcome mix dengan izin yang sama kerana ianya adalah yang terbaik bagi kesejahteraan mereka. Namun, pendekatan yang sama itu tidak boleh diduplikat dengan izin di bawah landscape sekarang untuk menghasilkan outcome mix dengan izin yang sama. Justru, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kita kasih, telah merangka model baru ekonomi untuk merealisasikan program transformasi ekonomi bagi menghasilkan outcome mix dengan izin tersebut. Inisiatif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita amat wajar diberikan sokongan yang jitu. Seperti mana yang sama-sama kita ketahui, MBE ini memfokus kepada 3 parameter dengan izin, 3 parameter utama, iaitu pertama, pendapatan tinggi, kedua, keterangkuman, dan ketiga, kemampanan. Ia merupakan resipi yang terbaik. Tetapi apa yang membimbangkan saya bagi 10 tahun akan datang dalam usaha memacu pendapatan tetapi kurang memberi perhatian kepada agihan ialah pelebaran jurang pemilikan equity, pendapatan dan kekayaan seperti mana yang berlaku di Singapura dan Amerika Syarikat. Beberapa simptom ke arah itu adalah seperti lakaran berikut. Pertama, pelaksanaan kota 55-45. Misalnya pemberian beasiswa JPA dan kemasukan ke universiti tempatan yang tidak berlandaskan komposisi kaum 67-33. Dasar ini merugikan kaum Bumiputera kerana share-nya, iaitu sebanyak 12,67/55, telah dirampas oleh bukan Bumiputera. Yang memburukkan lagi keadaan ialah golongan miskin ini memberi subsidi kepada golongan kaya kerana Bumiputera secara relatif lebih miskin berbanding kaum bukan Bumiputera. Outcome-nya ialah jurang akan terus melebar. Sebagai contoh, ialah jurang di kalangan profesional. Memanglah benar, misalnya, pada tahun 2008, kerajaan telah berjaya melepasi sasaran dasar ekonomi baru, iaitu 30%, bagi doktor, kerana pencapaiannya ialah 53%, doktor gigi 49%, dan peguam 39%. Malangnya, angka ini telah menyorokkan keadaan sebenar, iaitu bagi tempoh 1995-2008, jurang bertambah besar apabila bilangan profesional itu dinisbahkan mengikut saiz penduduk kaum masing-masing, iaitu perbezaannya meningkat sebanyak 0.0019%, 0.008% dan 0.007% bagi jawatan golongan profesional yang saya sebutkan tadi. Saya ingin menarik perhatian bahawa tidak ada sesiapa menyangka atau mengagak bahawa perbezaan ini terlalu kecil kerana perbezaan peratusnya sesungguhnya adalah besar. Kedua, pelaksanaan dasar meritokrasi ada baiknya seperti memantapkan lagi daya saing dan menyemarakkan pula nilai kecemerlangan kerana yang terbaik mendapat ganjarannya. Tetapi pelaksanaannya di padang sosioekonomi yang tidak sama rata mengakibatkan dengan izin indistributif, mengakibatkan distributive injustice
dan melebarkan lagi jurang. Ia bertukar menjadi Undang-Undang Rimba, iaitu dengan izin survival of the fittest. Sebagai contoh, dasar penukaran pembiayaan pendidikan PT-PTN kepada beasiswa bagi siswaza yang mendapat ijazah muda dengan kepujian kelas pertama. Dasar ini yang melibatkan peruntukan sebanyak 277.99 juta sehingga 31 Mei 2011 telah memberi keuntungan yang besar kepada Bukan Bumiputra, iaitu sebanyak 82.9% berbanding Bumiputra 17.1%, dan kepada golongan berpendapatan lebih RM2,000 sebulan sebanyak 67% berbanding golongan pendapatan bawah RM2,000 sebanyak 33%. Ketiga, pelaksanaan dasar liberalisasi menggalakkan kemasukan pelaburan dan akan membantu menjana GNI. Sebagai contoh, antara 2009 hingga hujung Februari 2011, kita telah berjaya menarik pelaburan sebanyak 86.625 bilion di sektor perkilangan. Sudah tentu ianya berguna dari segi merancangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi ianya telah melebarkan jurang dari segi hak modal saham, kerana 62% adalah milik asing, 20% bukan bumi, dan hanya 14% milik bumi. Jika arah aliran ini berterusan, maka sejarah akan berulang semula. Di bawah DEB, kerajaan telah berjaya meningkatkan hak modal saham bumi dari 2.4% pada tahun 1970 kepada 19.3% pada tahun 1990. Akibat kelonggaran pelaksanaan dasar pembangunan negara, hak tersebut telah merosot kepada 18.9% pada tahun 2000. Kemerosotan itu telah menyedarkan kerajaan